Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Bertemu lagi kita dalam slot seram pendek. Hari ni Akak akan sampaikan kisah berkisarkan seram di sekolah menengah. Kalau korang nak tahu apa yang seramnya, korang kena stay dengan Akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk kisah seram kali ni dialami oleh seorang pelajar. Jadi pelajar tu dia mengalami situasi seram tu pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Maksudnya tahunnya berbeza. Pengalaman yang pertama dialami pada tahun 2016. Masa tu pelajar ni berada di tingkatan 1. Akak mulakan dulu dengan penceritaan di tingkatan 1. Pelajar yang dimaksudkan dikenali sebagai Is. Is dia merupakan seorang pelajar yang belajar di sesi petang di sebuah sekolah yang terletak di negeri Sabah. Jadi Is suka sangat balik lewat petang sampai senja. Selagi tak senja, selagi pelajar lain tak habis, tak balik semua, Is memang tak akan berganjak daripada kawasan sekolah. Sebab van sekolah yang Is naik tu memang agak lewat ambil pelajar-pelajar yang bersama dengan Is dan kawan-kawan lain kan. Dia naik van je masa tu. Jadi Is tak nak tunggu dekat tempat menunggu van. Jadi Is tunggu dekat sekolah. Betul-betul sampai keadaan memang sunyi, memang lengang masa tu. Jadi pada hari kejadian yang pertama, Is menunggu di kantin sekolah. Semasa Is menunggu di kantin sekolah, Is memang dah tengok dekat persekitaran tersebut, memang dah tak ada pun pelajar yang stay dekat situ. Tapi Is ada terdengar bunyi air daripada arah tandas lelaki. Berdekatan dengan kantin tu dia ada satu tandas lelaki tau. Dekat tandas lelaki tu ada bunyi air lah kan. Lepas tu Is dia berfikir lah masa tu, dia kata mungkin ada pelajar lelaki yang masih belum balik dan pelajar tersebut mungkin tengah basuh tangan ke, basuh muka ke, apa ke kan dekat tandas tu. So Is pun buat tak tahulah kan. Lepas tu lebih kurang 3 minit masa air tu berlalu tercurah macam tu, Is dengar air tu macam dah agak lama tau, 3 minit. Lepas tu Is pergi ke tandas tersebut. Nak tengok lah siapalah agaknya yang bazirkan air kat situ tau. Jadi masa Is sampai dekat tandas tu, Is tengok memang tak ada sesiapa pun dalam tandas. Lepas tu Is perhatikan di setiap bilik tu, memang bilik tandas tu memang tak ada siapa-siapa pun. Pelik. Air terbuka dengan sendiri sebab Is yakin pelajar-pelajar lain memang dah balik. Lepas tu Is pun dah merasa meremang. Is pergi tutupkan paip air tu. Cepat-cepat Is berlari menerpa kepada beg dia yang letak dekat kantin tu. Lepas tu Is berlari keluar daripada kantin sekolah tu menuju ke pagar sekolah. Masa tu security guard dah memerhatikan dekat Is tau. Security guard tu merasa hairan dengan tingkah laku Is. Is pun pandang balik pada security guard tu. Lepas tu Is kata, lantak lah Is kata kan, tak nak lah dia fikir apa-apa kan. So dia terus berlari menuju ke tempat dia menunggu van. Kalau korang nak tahu, tempat Is menunggu van jauh korang, lebih kurang 1,5 kilometer. Boleh bayangkan tak berapa jauh jaraknya? Jauh sangat. Lepas tu Is pun berlari sekuat hati sebab dia dah rasa agak meremang. Dia berlari mengikut langkah kaki dia tu. Masa Is sedang lari, dia terperasan
ke arah satu padang bola sebab Is perlu melalui satu padang bola berdekatan. Dekat padang bola tu dah nak senja, jadi sekumpulan lelaki yang bermain bola kat situ memang dah habis main bola, memang mereka berkumpul di satu kawasan. Kawasan tu mereka bersembang berborak, ada yang cuba sabut stokin, ada yang nyembang huha-huha macam tu kan. Jadi saling berinteraksi antara satu sama lain. Tapi masa Is terpandang ke arah kumpulan lelaki tersebut, Is terkejut sebab dia ada ternampak seorang lelaki tua yang berdiri tercegat terkaku bersama dengan kumpulan lelaki tersebut. Lelaki tua tu macam tak bagi respon, seolah-olah macam kumpulan lelaki tersebut tak perasan pun kehadiran lelaki tua tu tau. Jadi Is pun memperlahankan langkah kaki dia, dia memerhatikan tepat ke arah pakcik tu. Senang cakap panggil pakcik lah kan. Lepas tu dia tengok betul-betul, betul ke kumpulan lelaki tu, budak-budak main bola tu tak perasan dengan pakcik tu? Memang betul korang. Memang kehadiran pakcik tu macam tak wujud tau dekat situ. Is pun malas lah nak layan kan. Kalau Is lambat sampai dekat van dia, maknanya dia akan terlepas van. Kalau terlepas van memang kena marah lah dia. Jadi dia berlari menuju kepada van dia. Bila sampai dekat van, alhamdulillah van masih lagi ada dekat situ. Dia sempat naik van. Kemudian lebih kurang beberapa hari selepas kejadian yang pertama tadi, Is pergi sekolah macam biasa dan Is dengan tabiat dia macam biasa. Dia akan balik paling lewat di kalangan pelajar-pelajar lain termasuk cikgu-cikgu lain. Jadi dia akan stay kat sekolah. Masa dia tengah memerhatikan pemandangan di satu koridor yang terletak di salah sebuah bangunan sekolah tempat dia belajar, Is telah terdengar bunyi beberapa orang sedang rancak berbual-bual. Masa tu Is memang dengar clear sangat. Memang ada orang sedang bersembang bersama-sama. Is pun dia nak confirmkan siapa yang nyembang tu, siapa lagi student yang stay kat situ kan. So dia menaiki anak tangga sebab orang yang bersembang tu berada di tingkat 2 tau. Jadi dia naik anak tangga, dia pergilah tengok dekat tempat yang dia dengar tu. Alangkah terkejutnya Is tak nampak ada sesiapa pun kat situ. Memang tak ada orang pun kat situ. Jadi suara siapa yang Is dengar sebenarnya? Is yakin sangat itu memang suara dari tingkat 2. Is pun menuruni anak tangga. Dia buat keputusan untuk keluar daripada sekolah tu. Lepas tu masa Is nak keluar daripada sekolah, Is terdengar bunyi seperti orang berkejaran. Macam tu lah, berlari, berkejaran apa semua kan. Is pun tanya, siapa tu? Dia memanggil, siapa tu? Tapi tak ada yang menyahut. Is yakin memang ada bunyi tapak kaki yang sedang berlari tau, berlega-lega dekat situ. Is tak sedap hati. Dia memang nak bergerak dengan secepat mungkin keluar daripada sekolah tu. Tapi dia ada terdengar lagi dekat koridor yang sama, dekat tingkat 2 yang sama dia dengar tadi, bunyi hentakan kaki. Bunyi hentakan kaki tu seperti keadaan orang yang sedang marah. Hentak. Tu macam tu lah, tak dapat akak imaginekan, tapi korang boleh bayangkan sendiri. Lepas tu Is pun berlari lagi keluar daripada kawasan sekolah tu menuju ke van dia. Maknanya dia akan berjalan jauh, orang tu berlari jauh lah, 1,5 km nak menuju ke van dia. Alhamdulillah masa tu van dia tak sampai lagi, sebab van dia ni selalunya datang lambat, ambil diorang ni lambat, menjengah kepada senja baru sampai. Tu sebab Is suka habiskan masa menunggu kat sekolah tau. Jadi selepas lebih kurang 2 bulan, Is dah tak mengalami pengalaman yang seram macam tu. Lepas tu masuk bulan Oktober, Is melalui satu lagi pengalaman seram apabila guru bahasa Melayu di kelas Is tu membawa Is satu kelas tu pergi ke satu perpustakaan sekolah. Jadi perpustakaan sekolah tu terletak berhadapan dengan bilik guru.
perpustakaan tu memang agak sunyi. Walaupun sunyi, masih ada pelajar yang lalu lalang di depan perpustakaan tu. Jadi tak ada masalah lah kan. Bila Is masuk dalam perpustakaan tu, Is rasa bosan tau. Sebab masuk dalam perpustakaan auto nak mengantuk lah kalau akak sekalipun kan. Sebab tak suka membaca. Lepas tu bila Is cuba untuk khusyuk membaca pada satu buku ni, dia sedang leka membaca, Is tiba-tiba terkejut apabila dia ternampak satu susuk tubuh lelaki berlega-lega di hadapan perpustakaan tersebut. Lelaki tu berjalan mundar-mandir kemudian berhenti betul-betul di hadapan pintu perpustakaan. Lelaki tersebut berpakaian yang berlumuran darah. Masa Is nampak susuk tubuh lelaki tu, Is sangat-sangat terkejut. Kemudian Is menutup muka dia dengan buku yang dia baca tu supaya dia dah tak nampak dah dengan susuk tubuh tu tau. Dia memang rasa takut. Lepas tu kawan dia perasan tau kenapa Is berbuat macam tu kan. Jadi kawan dia tanya. Dia tak nak ceritakan pada kawan dia sebab dia memang dapat rasakan orang takkan percaya pun dengan kata-kata dia. So dia bagi alasan kat kawan dia, dia terlap tadi. Lepas tu dia mimpi jatuh daripada bangunan tinggi. Kawan dia percaya. Itu yang dirasa terlepas, kawan dia dah percaya. Okey lah kan. Jadi Is pun hari tu dia balik macam biasa, tak ada apa yang berlaku. Sampailah dia orang menghampiri kepada hujung tahun. Maksudnya dia orang dah final exam, dah periksa hujung tahun apa semua, dah tak ada apa nak buat kan. Lepas tu masing-masing dalam kelas Is ni, kawan-kawan dia baik lelaki atau perempuan bercerita lah, lepas ni cuti sekolah panjang, nak pergi mana, nak bercuti kat mana, sekian. Is ni dia kebosanan sikit. Dia tak suka nak bercakap banyak. Dia seorang yang pendiam. Jadi Is memandang ke arah kelas yang bertentangan dengan dia. Dia tengok dekat kelas yang bertentangan, dia ada bangunan lain tau. Banyak kelas macam tu kan. Jadi masa tu pandangan mata Is tertumpu kepada tingkat atas dari level kelas dia tu. Tapi bangunan lain tau. Dia nampak ada satu kelas ni, pintu kelas tu tertutup dan terbuka dengan sendiri. Bukan sekali korang, tapi berkali-kali. Is memerhati lagi dengan tepat ke arah kelas tersebut. Is memang dapat yakin itu bukan angkara daripada angin, tapi itu angkara daripada sesuatu yang dia memang tak dapat nak tafsirkan apa yang sebenarnya berlaku. Kemudian Is tak nak layan semua tu. Is cuba untuk lelap di hujung kelas tu. Dia cuba untuk lelap, cuba untuk tak nak dengar apa pun yang kawan-kawan dia bercerita. Sampailah dia balik. Jadi kisah untuk tahun 2016 pada tingkatan 1 berakhir dengan cuti sekolah. Bila cuti sekolah, Is dah tak nak fikir apa-apalah. Dia dah tak nak dah fikir apa yang dia nampak, apa yang dia dengar semua. Dia tak nak terus berfikir dan terus berfikir. Akak teruskan penceritaan apa yang berlaku kepada Is semasa dia di tingkatan 2. Lebih kurang pertengahan tahun macam tu, Is telah dibawa oleh guru kelas dia untuk pergi ke makmal bahasa. Sebab kan kalau belajar bahasa ni dalam kelas dia agak bosan. Jadi kalau cikgu kadang-kadang bawa ke makmal bahasa, dia agak menyeronokkan tau. Jadi makmal bahasa tu berada di tingkat atas sekali bangunan sekolah Is, yang Is memang kelas Is kat situ lah. Jadi bila naik ke tingkat yang paling atas tu, akak tak dinyatakan tingkat berapa. Tapi bila sampai dekat makmal bahasa, Is macam biasa masuk kelas, tak ada masalah pun kat situ. Seram dia bukan dekat makmal bahasa tau. Seram dia dekat satu bilik yang dikenali sebagai bilik muzik. Bilik muzik tu berada bertentangan dengan bilik bahasa, bilik makmal bahasa. Bertentangan dengan makmal bahasa. Masa Is dah habis kelas bahasa tu, dia keluar daripada makmal bahasa, kemudian dia memakai kasut dia apa semua. Lepas tu Is terdengar satu suara yang pelik, suara seseorang daripada kelas muzik tu tahu. Sedangkan kelas muzik tu memang tak digunakan oleh sesiapa. Tak ada pun guru atau student masa tu menggunakan kelas tersebut. Jadi
Is dia macam memerhatikan untuk mendengar betul-betul suara tu dari mana, suara apa yang berbunyi apa semua kan. Dalam-dalam dia khusyuk mendengar tu kawan dia memanggil dia. Is, jomlah, kita dah habis kelas ni, kita turun, sekejap lagi nak balik. Dah nak dekat dengan waktu habis sekolah tau. Jadi Is dia tersentak sekejap, lepas tu dia turun balik ke kelas dia. Kemudian dia tekad, lepas habis waktu sekolah, dia nak pergi semula dekat kelas muzik tu. Dia nak tahu apa sebenarnya yang ada dekat kelas muzik tu. Jadi habislah kelas pada waktu tu, dekat dengan senja juga. Lepas tu Is pun naik ke tingkat atas balik semula. Dia menuju ke kelas muzik tersebut. Dia dengan beraninya membuka tingkap sikit lah. Dia tengok melalui tingkap dekat luar tu. Dia tengok kat dalam tu, yang ada cuma gitar. Gitar yang berdiri teguh, kokoh tau. Tak ada heyot tak ada pun nak teruyung hayang ke kedudukan yang tak stabil kan gitar tu. Tapi tiba-tiba gitar tu terjatuh dan terbalik dengan sendiri. Bunyi yang sangat kuat dikeluarkan masa tu. Lepas tu Is rasa hairan. Dia terkejut, ada hairan, ada dia pelik. Macam mana gitar tu boleh jatuh? Angin tak ada, ribut tak ada kan. Lepas tu Is terdengar suara seseorang meminta tolong. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Dah Is dengar macam tu, Is pun rasa memang betul-betul meremang. Dia betul-betul terkejut. Nak buat apa lagi Is? Nak tunggu, nak tolong apa laginya? Keadaan sekolah tu memang dah tak ada student, dah tak ada orang. So suara apa tu? Is pun berlari menuruni anak tangga. Yang Is tahu Is memang nak keluar daripada sekolah tu. Jadi Is pun menujulah ke luar pagar, pergi ke arah bas, naik bas balik sekolah. Untuk tingkatan 2, Is memang dah menggunakan bas lah sebagai transport untuk pergi balik sekolah. Jadi selepas tu mereka cuti hari raya, hari raya Aidilfitri macam tu lah. Lepas habis cuti, naik semula sekolah, masing-masing macam biasa akan bercerita tentang pengalaman mereka. Raya kat mana, raya seronok ke tak, apa semua. Sekian gadget-gadget semua dah settle, selesai semua. Kelas pun berakhir. Bila kelas berakhir, Is merupakan orang yang memang tetap orang terakhir, pelajar terakhir yang akan meninggalkan kelas. Satu kebaikan Is ni, dia akan pastikan setiap pintu-pintu kelas yang berada sederet dengan kelas dia ni akan tertutup. Masa tu kan ada 6 kelas dekat situ. Jadi berapa banyak pintu Kak pun tak pasti. Dia tutup ke semua pintu, ke 6 pintu, lebih kurang macam tu dekat situ. Dia tutup daripada pintu kelas dia, pergi ke kelas seterusnya, pergi ke kelas seterusnya sampai kelas yang ke-6. Masa nak sampai ke kelas yang ke-6, Is tiba-tiba terdengar pintu kelas pertama, kelas dia tadi, terbuka sendiri. Is hairan. Dia dah tutup pintu tu, dia dah kunci pintu tu, tapi pintu tu terbuka dengan sendiri. Is pun tinggalkan pintu di kelas yang ke-6, dia tak tutup, dia kembali kepada kelas dia untuk tutup semula pintu tersebut. Bila sampai dekat kelas dia, dia terpandang di kelas yang ke-6 tadi ada seorang lelaki yang memerhatikan dia di hujung koridor tu tau. Jadi lelaki tu memandang tepat ke arah Is. Is hairan masa tu, masa dia menuju ke semua kelas tu memang tak ada siapa pun kat situ. Jadi Is nak tahu siapa agaknya yang berdiri dekat kelas hujung tu. Jadi Is pun kembali pergi ke kelas hujung tu. Dia nampak lelaki tu masuk dalam kelas yang ke-6 tu. Jadi Is pergi dekat sana. Is tengok dalam kelas tu tak ada sesiapa pun yang berada dalam kelas yang ke-6 tu tau. Jadi Is menjadi sangat takut. Dia rasa bulu roma dia dah naik, meremang lain macam. Dia capai beg. Lepas tu dia pun melarikan diri balik, tinggalkan sekolah tu. Memang tak dan lah nak tutup kelas yang ke-6 ke kelas mana pun, memang dia tinggal macam tu je. Lepas
Lepas tu mereka beberapa hari lagi nak masuk kepada cuti penggal terakhir. Cuti hujung tahun macam tu lah kan. Lepas tu Is bersama dengan beberapa orang rakan-rakan dia buat keputusan nak lepak dulu dekat kantin sementara bas tak bergerak lagi. Jadi dia bersama dengan rakan-rakan dia tu stay dekat kantin. Pun sama di waktu hampir senja. Masa tu Is ternampak ada susuk tubuh seorang perempuan dalam keadaan rambut bertocang berada di tingkat paling atas untuk bangunan bahagian hadapan tau. Jadi Is memerhatikan dekat tingkat tu, dia tengok pada susuk tubuh tu memang stay kat situ sedang memerhatikan mereka yang berada di kantin tau. Jadi Is tak semena-mena dia mencuit kepada rakan-rakan dia nak bagi tahu apa yang berada kat atas. Masa dia cuit, rakan-rakan dia suruh tengok, cuba korang tengok dekat atas tu ada seseorang. Tapi malangnya rakan-rakan dia memang tak nampak apa yang dia nampak. Bila keadaan tu jadi agak cemas untuk dia, jadi agak tak selesa untuk Is pun ajak kawan-kawan dia untuk pergi menunggu dalam bas. Maknanya dia orang keluar pagar, dia orang pergi dekat bas menunggu dalam bas. Jadi pengalaman seram Is berakhir pada 2017 untuk tingkatan 2, berakhir dengan kisah yang itulah. Lepas tu Is menyambung pelajaran lagi untuk tingkatan 3. Tapi Is tak stay lama tau dekat sekolah tu. Untuk tingkatan 3 Is hanya belajar dekat sekolah tu sebulan sahaja. Selepas tu Is pun berpindah. Jadi selepas tu kejadian mistik macam ni pun berakhir. Sekian saja untuk kisah Is. Kita sambung dengan kisah pelajar seterusnya. Akak teruskan dengan perkongsian yang kedua. Untuk perkongsian yang kedua ni, kisah dia dialami kepada pelajar perempuan, di mana pelajar perempuan tersebut dikenali sebagai Ika. Masa tu Ika berada di tingkatan 3. Kejadian ini berlaku pada tahun 1997. Tapi yang berbezanya kisah daripada Is tadi berbanding kisah Ika berada di sesi pagi. Akak bagi gambaran dulu kenapa Ika berada di sekolah tersebut lebih awal. Ika tinggal di sebuah kampung yang sangat jauh daripada sekolah. Anggaran lebih kurang 20 minit masa yang diperlukan untuk Ika sampai ke sekolah. Ika pergi ke sekolah menaiki satu van sekolah yang dibawa oleh salah seorang penduduk kampung dia tahu. Jadi untuk sampai ke sekolah, van sekolah boleh tampung berapa orang sangat. Pelajar dekat kampung dia tu ramai. Jadi pakcik van tu terpaksa buat 2 trip, 3 trip untuk hantar pelajar sesi pagi ke sekolah. Bila keadaan itu berlaku, mestilah ada trip pertama, kedua dan ketiga. Ika memilih untuk naik trip pertama, iaitu trip yang paling awal. Lebih kurang pukul 6.15 minit pagi atau 6.20 minit pagi, Ika memang dah kena tunggu di sebuah kedai yang terletak berdekatan dengan rumah dia. Jadi agak awal tau untuk pelajar perempuan stay kat situ tau. Jadi demi mencari ilmu, itulah Ika memang sekarang dah berjaya atas usaha dia. Dia bangun awal pagi, dia pilih untuk pergi dengan trip pertama. Bila sampai kat sekolah, mestilah dia sampai awal tau. Masa dia sampai dekat sekolah tu, Ika tengok sekeliling masih lagi gelap gelita. Jadi apa yang Ika biasa lakukan apabila sampai di sekolah awal, dia akan terus menuju ke kelas dia. Kelas Ika berada di bangunan terakhir sekolah, di mana bangunan sekolah tu ada 3. Bangunan pertama
ada bilik guru dan juga perpustakaan dan sebagainya. Bangunan kedua, sekolah macam biasa, kelas-kelas semua. Bangunan yang ketiga pun kelas-kelas macam biasa. Ika berada di bangunan yang ketiga. Belakang bangunan yang ketiga tu dia ada satu padang sekolah. Jadi Ika cukup terkenal dengan sikap dia yang sangat rajin. Dia bila dah sampai awal pagi dah tak tahulah kan nak buat apa kan, daripada duduk saja apa semua, melangut semua, lebih baik dia bersihkan kelas. Jadi Ika memang setiap pagi akan bersihkan kelas. Dia merupakan AJK untuk kebersihan lah, sebab memang muka dia pun yang akan clearkan kelas, bersihkan kelas setiap pagi. Lepas tu akak nak bagi tahu, suatu pagi masa Ika sampai awal ke sekolah, Ika berada di bangunan tersebut sendirian, sebab pelajar lain, pelajar lelaki yang sampai tu memang tak stay dalam kelas mereka. Mereka tak tahu stay kat mana. Masa Ika berada dalam kelas dia bersendirian, keadaan masa tu masih lagi gelap, tapi gelap yang nak berangsur kepada tanah yang nak cerah, tapi masih gelap lagi tau. Masa Ika sedang leka untuk menyapu dalam kelas tersebut, Ika telah terperasan ke arah padang bola yang terletak di belakang bangunan dia tu. Ada 3 susuk tubuh yang berada di atas padang tu sedang bermain, sedang berlari, berjalan macam tu dekat padang tu. Ika merenung ke arah susuk tubuh tersebut. Dia tengok, perhati daripada jauh, sebab keadaan kan sama-sama. So Ika nak confirmkan, siapalah agak-agaknya pagi-pagi lagi macam ni dah main dekat padang tu. Tambahan pula, susuk tubuh tu bukannya di kalangan remaja atau guru, tapi susuk tubuh tu satu dia macam dewasa, 2 lagi memang kecil-kecil, memang kanak-kanak. Jadi Ika melihat, merenung, tengok apa semua. Lepas tu Ika mengalihkan pandangan dia. Dia meneruskan tugas dia menyapu, sebab dia tak nak fikir yang bukan-bukan semua. Tak apalah, tak payah fikirlah, mungkin cikgu bawa anak dia main kot dekat padang tu kan. Jadi Ika terus menyapu. Bila Ika terus menyapu, itulah sikap kita ni. Sebenarnya kita tak nak ambil tahu, tapi nak tahu kan. Jadi Ika pun dia pergi betul-betul dekat tingkap kelas dia tu. Tingkap tu tingkat nako, papan pula, tingkat nako yang kaca tu susun satu-satu tu kan. Jadi dia pergi betul-betul dekat dengan tingkap tu. Niat hati Ika nak tengok betul-betul siapa yang main kat padang tu. Masa tu alangkah terkejutnya Ika. Pada mulanya dia yang nak tengok kepada susuk tubuh tersebut, tapi masa dia pandang ke arah padang tu, susuk tubuh tu dulu yang pandang kat dia. Maksudnya susuk tubuh tu dah tercegat dekat tepi padang tu, bertiga dalam keadaan berdiri, memandang straight je pada Ika. Memang betul-betul tenung pada Ika macam tu, macam orang nak nyanyi lagu negaraku, tegak je memandang ke arah Ika. Ika pun rasa terkejut, terlepas penyapu daripada tangan dia. Bila penyapu dah terlepas, dia pun cuba melarikan diri mencari seseorang, macam dia nak pergi kat tempat yang ada orang, supaya dia hilang rasa takut tau, supaya dia rasa lebih selesa apa semua macam tu lah kan. Bila kita nampak sesuatu, kita cuba cari tempat yang ada orang tau. Jadi Ika dia lari ikut kaki dia, sampailah dia nampak sekumpulan pelajar lelaki yang memang dari kampung dia kan. So dia pergi kat situ, dia buat-buat macam tak ada apa berlaku, dia macam segan-segan macam tu kan. Lepas tu dia stay je kat situ, dia nunggu kat situ. Sampailah dah ada orang semua, barulah dia pergi semula dekat kelas dia. Hari tu memang kelas dia tak bersih lah, sebab dia dah tinggalkan penyapu macam tu. Jadi bila pengalaman tu berlaku pada Ika, Ika pun balik ke rumah. Oleh kerana Ika ni dia naik van tu trip yang pertama, untuk balik dia pun naik trip yang pertama. Maknanya dia naik awal lah, tak perlulah nak menunggu lama-lama untuk balik kan. Bila sampai kat rumah, dia cuba ceritakan perkara ni kepada ibu dia, sebab pada dia ibu dia lah tempat untuk dia sandarkan apa yang ingin diceritakan. Orang lain dia tak percaya. Jadi bila dia bercerita kat ibu dia menerima baik kisah ni.
Dia faham sebab kawasan sekolah ataupun kawasan yang macam ni kita tak tahu apa yang ada kat sekolah tu. Jadi ibu dia nasihatkan supaya macam ni lah, untuk kuatkan diri dia tu dia kena solat setiap hari. Memang alhamdulillah keluarga ni memang mementingkan solat. Lepas tu ibu dia nasihatkan kepada Ika ni, mulut tu jangan cabul, jangan bercakap yang bukan-bukan kat sekolah. Jadi Ika mendengar pada nasihat ibu dia. Esoknya dia pergi sekolah macam biasa, tak ada masalah. Masa dia nak pergi sekolah pada hari-hari yang seterusnya, dia ternampak ada susuk tubuh yang sama tau, berjalan di luar pagar sekolah dalam keadaan berpimpin tangan. Maknanya seolah-olah macam si ibu pimpin anak kiri dan kanan berjalan di hadapan sekolah. Walhal masa tu pemandu van, pakcik van tu tak nampak pun, tapi Ika nampak. Ika tak nak bagi tahu pada pakcik van sebab perkara tu dia nampak jelas, tapi pakcik tu tetap tak nampak. So apa yang dia nak cakap? Dia cakap, pakcik nampak tak tu apa semua, tapi tak terkeluar daripada kata-kata dia. Sebab dalam van tu dia seorang je perempuan, yang belakang-belakang semua memang lelaki. Jadi Ika dia istighfar lah. Dia ingatlah kan nasihat daripada ibu dia. Ibu dia pesan masa tu baca 3 kul, paling ringkas 3 kul, baca Al-Fatihah macam tu. Lepas tu dia ikut apa semua, masuk dalam pagar sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia pergilah ke kelas pada hari yang sama. Ika macam biasa dia nak membersihkan kelas dia. Dia yakin lepas tu takkan ada apa yang berlaku. Lepas tu dia tak berfikirlah perkara yang buruk sangka ke negatif ke apa semua. Pada masa tersebut sekolah tu masih lagi menggunakan papan hitam. Jadi untuk sesi petang tak bersihkan papan hitam tu. Jadi esok paginya memang Ika lah yang akan bersihkan papan hitam tu. Jadi Ika pun ambil lah duster. Yang Kak tahu duster lah, pemadam tu macam mana nak cakap. Dia ambil duster tu, dia padam kan. Masa dia tengah galik padam tu, dia terpandang dekat luar kelas dia ada koridor tau. Betul-betul dekat pintu dia tu, dia ada satu laluan yang menghubungkan antara bangunan dia yang ketiga ni dengan bangunan yang kedua dan bangunan yang pertama. Dia macam kayak ada sisi lah menghubung macam tu. Jadi Ika masa dia tengah cuci, tengah padam papan hitam tu, dia nampak tau ada kelibat kanak-kanak berlari dekat situ. Jadi Ika pun terlepas pemadam tu. Lepas tu dia cuba turun daripada kerusi dia. Dia kan agak rendah sikit. Dia memang perlu pijak atas kerusi tu untuk macam tu dekat tempat yang agak tinggi. Dia turun pada kerusi dia. Lepas tu dia cuba menjenguk dekat luar sebab dia nak tengok dekat mana ada orang. Kali ni dia nak lari kat mana, dia nak pergi kat mana kan. Jadi dia tengok masa tu dekat bangunan bilik guru tu kan. Dia nampak dengan jelas daripada bangunan dia ni bangunan bilik guru. Bilik guru berada di tingkat 2. Bangunan tu ada 3 tingkat. Jadi masa Ika memerhatikan bilik guru tu, dia nampak bilik guru memang dah bercahaya, ada cahaya lampu. Lepas tu ada beberapa orang guru berlega-lega kat situ. Jadi Ika niat dia nak lari, memang nak pergi ke bilik guru. Masa Ika memerhatikan bilik guru tu, alangkah terkejutnya Ika sekali lagi apabila Ika telah terpandang kepada sesuatu yang berada betul-betul di atas bumbung, sama level dengan guru tersebut tau. Guru yang berjalan-jalan kat bawah tu, dekat atas dia, kat bumbung bangunan bilik guru dia tu ada 3 susuk tubuh yang berdiri tegak betul-betul atas bumbung. Cuba korang imaginekan kalau korang nampak perkara macam tu. Lepas tu Ika dah tak fikir panjang. Ika cakap Bismillahirrahmanirrahim. Sempat lagi tu, terus dia berlari menuju ke arah bilik guru. Tak sempat pun Ika sampai dekat betul-betul pintu bilik guru tu, kaki Ika dah menggeletar. Dia lari dalam keadaan yang betul-betul dia rasa cuak apa semua. Dia terjatuh, terjelepuk dekat situ. Ada 2 orang cikgu yang perasan dia masa tu. Lepas tu cikgu tu terpa dekat dia. Salah seorangnya cikgu perempuan, seorang lagi cikgu lelaki. Cikgu lelaki memang takkan sentuh lah Ika. Ika kan perempuan. Jadi cikgu perempuan tu pergi terpa pada Ika, pegang pada Ika. Astaghfirullahalazim, Zulaika, kamu kenapa? Kenapa dengan kamu ni Zulaika? Apa yang berlaku? Jadi cikgu tak rasakan pun yang Zulaika tu, maknanya Ika tu nampak sesuatu tau. Yang cikgu rasakan masa tu mungkin Zulaika tu dia sakit ke apa kan. Jadi tak
bajet pun dia akan menceritakan perkara yang dia nampak tu tau. Jadi cikgu yang perempuan tu cuba ambil air, lepas tu dia cuba lurutkan kepada Ika tu apa semua, minta Ika ni sedar lah macam tu. Dia lebih kurang macam sedar tak sedar macam tu. Bukan pengsan tau, tapi macam dalam keadaan yang akak tak tahu nak luahkan macam mana. Dalam keadaan dia macam agak histeria sikit lah, tak terlampau teruk. Jadi masa tu cikgu tu dah lumurkan dia pada air dengan ruqyah dia baca simple-simple je yang dia tahu. Dia ruqyahkan pada Ika tu. Lepas tu Ika mula sedar. Lepas tu Ika peluk pada cikgu perempuan tu. Bila keadaan macam hampir reda, hampir agak macam dah okey sikit, jadi cikgu minta Ika untuk terangkan apa sebenarnya yang berlaku. Masa tu Ika tak bersedia tahu nak bercerita. Sebab Ika takut cikgu tak percaya. Ika takut orang akan ketawakan dia. Banyak perkara yang dia dirasakan akan berlaku selepas tu. Tapi cikgu ni dia baik. Dia pandai tackle budak tau. Jadi Ika kena jelaskan juga pada guru yang nampak kejadian Ika hampir pingsan tau. Jadi Ika pun bagi tahu kepada cikgu perempuan ni, dan masa tu cikgu yang lelaki ni dengar sama tahu perkara tu. Masa Ika tak dan habis bercerita apa yang dia nampak, cikgu perempuan ni cakap, Ika ada nampak susuk tubuh 3 lembaga. Macam itulah disebutnya. 3 lembaga, maksudnya 3 benda yang Ika ada nampak macam tu. Jadi Ika terkejut lah. Ika heran macam mana cikgu perempuan ni boleh tahu tau apa yang Ika nampak. Lepas tu cikgu tu cakap, cikgu tu kata, Ika jangan rasa takut dengan apa yang Ika nampak. Of course lah kan, untuk pertama kali, kedua kali kita akan rasa takut. Tapi sebenarnya cikgu tu pun dah biasa nampak perkara tu. Jadi cikgu menerangkan perkara yang sama pada Ika. Sebenarnya cikgu pun memang melalui perkara yang sama. Cikgu nampak pada susuk tubuh yang sama. 1 susuk tubuh dewasa, 2 susuk tubuh kanak-kanak. Jadi cikgu ambil masa tahu untuk nasihatkan pada Ika. Cikgu tak nak semangat Ika jatuh, semangat Ika lemah. Jadi cikgu cakap pada Ika macam ni lah, Ika, kita sebagai umat Islam ni kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin apa pun yang berada depan mata kita ni adalah satu cubaan untuk kita. Maknanya Ika tak boleh rasa down, rasa tak nak pergi sekolah. Kadang-kadang ada student tak naklah pergi sekolah kan, bila sekolah tu macam ada something, macam ada yang tak kena, macam tu kan. Sebab hanya itu je sekolah yang paling hampir pun dengan kawasan kampung Ika. Jadi bila Ika dinasihatkan dengan pelbagai lagi nasihat macam mana, hubungan Ika dengan cikgu tu semakin rapat tau. Semangat Ika semakin tinggi dan Ika menghabiskan persekolahan dia sampai tingkatan 5. Untuk pengetahuan korang, daripada kisah yang berlaku pada Ika, kejadian yang berlaku pada Ika, maka kisah itulah yang memang betul-betul mendekatkan diri Ika kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pendinding utama kita untuk menghadapi situasi ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang cuba disampaikan. Jadi kisah Ika pun berakhir setakat ini. Akak harap korang bolehlah ambil apa yang baik, jadikan teladan. Apa yang buruk, kita sama-sama jadikan sempadan. Kepada yang berminat untuk berkongsi cerita seram korang, korang bolehlah DM kepada Cengkeh Channel. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye. Bye.